Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton channel kreatif Sembut. Hari ini nak bincang lagi dengan topik tentang PDRM. Sebelum ni kita dah bincang tentang sukarelawan polis. So, aku tengok balik video aku yang sebelum ni. Aku rasa video tu belum betul detail mengenai sukarelawan polis. Aku akan buat info tambahan mengenai sukarelawan polis. Jadi seperti biasalah, pertolongan korang sangat-sangat berharga. Jadi aku nak minta korang like, subscribe dan share. Jangan lupa tekan tombol loceng supaya bila aku upload video baru, korang dapat notification. Okey, aku nak cerita dengan korang. Sukarelawan polis ni sebenarnya ada benda yang boleh dibuat, ada benda yang tak boleh sukarelawan polis buat. Contohnya, sukarelawan polis tidak boleh menerima laporan daripada pengadu di kaunter aduan ataupun kita panggil kaunter inquiry. So kalau korang anggota sukarelawan polis, korang ditugaskan di kaunter aduan, korang hanyalah membantu kaunter aduan. Maknanya korang boleh tampar report tu, mungkin boleh tulis SD. Menerima report korang tak boleh. Dan kalau korang bantu trafik, korang tidak dibenarkan untuk membuat saman. Korang diberi kuasa untuk memeriksa IC orang awam, orang yang ditahan. Korang boleh cek lesen diorang dan korang tidak boleh membuat saman. Kalau diorang ada melakukan kesalahan jalan raya, korang boleh pas IC diorang kepada anggota trafik akan membuat saman. Dan seterusnya, korang tidak boleh bekerja di lokap. Korang tak boleh menjaga OKT. Dan anggota sukarelawan polis tidak boleh buat memandu kenderaan pasukan kerana korang tidak memiliki lesen pasukan. Korang tidak boleh memandu kenderaan polis, kenderaan PDRM lah. Termasuklah juga seperti Land Rover, truck, MPV, URB dan juga balai polis bergerak. Korang juga perlu bertugas bersama anggota regular. So anggota sukarelawan polis ini tidak boleh melakukan tugas seorang diri ataupun melakukan tugas sesama anggota sukarelawan polis juga. Aku bagi contoh, katakanlah korang melakukan tugas rondaan beat. Rondaan beat ni adalah tugas ronda berjalan kaki ataupun sekarang dipanggil omnipresent. Bila korang melakukan tugas tu, katakan ada 2 anggota sukarelawan polis, mesti ada satu lagi anggota regular yang bertugas dengan korang. Berlakunya jenayah atau berlakunya sesuatu yang memerlukan tangkapan, so anggota regular boleh buat keputusan dengan bantuan anggota sukarelawan polis. Itulah sebenarnya tugas-tugas anggota sukarelawan polis yang ada, yang korang boleh lakukan. Dan itu sedikit sebanyak apa yang korang boleh buat dalam penugasan PDRM. So ingat, pada video aku yang sebelum ni, aku pernah beritahu anggota sukarelawan polis ni adalah anggota yang menjadi salah satu instrumen dalam PDRM yang perlu PDRM gunakan apabila satu-satu penugasan tu memerlukan anggota sokongan, ataupun dalam satu-satu penugasan tu kami anggota PDRM kekurangan anggota regular. Maknanya inilah tugas korang yang korang boleh buat untuk support anggota regular semasa menjalankan penugasan harian. Okey, mengenai kad kuasa. Kad kuasa anggota sukarelawan polis berwarna putih. Anggota regular mempunyai kad kuasa yang berwarna latar belakang kuning dan latar belakang putih. Itu adalah kad kuasa anggota sukarelawan polis dan juga anggota polis bantuan. Dan ada yang bertanyakan macam mana nak apply jawatan sukarelawan polis. Aku tak tahu sekarang macam mana nak apply. So aku dah cerita, dulu aku apply iklan dia dalam surat khabar. Cara nak apply dia buka temuduga terbuka, ujian fizikal dan ujian lisan diambil dalam masa 1 hari. So apabila korang lepas dalam ujian fizikal dan juga ujian lisan, korang perlu tunggu untuk dipanggil PDRM ataupun PDRM akan menghantar surat yang korang diterima dalam perjawatan sukarelawan polis. Selepas itu korang perlu buat medical check up. Lepas settle semua tu, korang akan dipanggil lagi sekali untuk menjalani latihan. Korang boleh bertugas dengan anggota regular ataupun bertugas dengan PDRM. Seperti video yang pertama aku pernah beritahu, korang hanya boleh claim dalam masa sebulan, tidak lebih daripada 48 jam. Kalau katakan lebih daripada itu, macam mana PDRM kira? Lebih daripada itu adalah
korang buat kerja amal. Korang buat amal jariah. Maknanya korang masih lagi boleh bertugas dalam waktu yang lebih tu, tapi ia tidak boleh diklaim. Dan penugasan-penugasan yang biasa anggota sukarelawan polis buat adalah jaga aman. So jaga aman ni contohlah ada perlawanan bola di stadium, dan kebiasaannya tugas jaga aman perlawanan bola ni memerlukan anggotanya ramai. Jadi korang akan dipanggil untuk top up dalam penugasan jaga aman di stadium bola. Bolehkah anggota sukarelawan polis ini PDRM bayar mereka gaji tetap? Jawapannya boleh. Bila berlaku? Biasanya berlaku apabila negara kita dalam keadaan darurat. Apabila keadaan kita mengalami keadaan darurat, anggota sukarelawan polis ni dianggap bertugas sepenuh masa dan korang dibayar gaji sama seperti anggota regular sepanjang darurat berlaku di negara kita. Dan selepas habis darurat, korang akan dibayar elon semula seperti sebelum tu. Pangkat-pangkat sukarelawan polis yang pernah aku nampak bermula daripada constable sukarelawan polis sehingga superintendent. Aku pernah nampak anggota sukarelawan polis berpangkat superintendent. So, kebiasaannya anggota sukarelawan polis yang berpangkat sup, mereka menjadi komandan. Komandan ni maknanya ketua bagi keseluruhan anggota sukarelawan polis di dalam negeri tersebut. Contohnya komandan sukarelawan polis Johor. So komandan inilah ketua korang dalam sukarelawan polis. So pangkat perjawatan dia tu macam ketua polis negeri lah. Okey, itu sedikit sebanyak yang boleh aku kongsikan lagi mengenai sukarelawan polis. InsyaAllah aku akan video seterusnya aku akan buat mengenai polis bantuan pula, dan seterusnya kita akan buat mengenai regular. Apa itu anggota polis regular dan berapa banyak cawangan anggota polis regular ada. So aku nak korang sentiasa mengikuti channel aku kalau korang nak tahu mengenai polis. Semoga kita berjumpa lagi, dan Assalamualaikum, bye bye.